Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 6. Nama cikgu ialah Oi Peng Kim, Guru Mata Pelajaran Pengajar Am SMK Wakaf Baru. Hari ini, cikgu cuba menerangkan cara menghurai esei semester 1. Objektif pengajaran kita pada hari ini ialah menghurai esei mengikut kehendak soalan. Seterusnya, dalam proses menulis esei akan lancar sekiranya pelajar dapat menguasai topik pembelajaran yang lepas. Pelajar perlu sentiasa ingat dalam diri masing-masing, saya menjawab soalan yang ditanya. Ini penting. Seterusnya, ciri karangan yang baik. Bila kita bercerita tentang karangan, menulis karangan, kita perlu tahu ciri karangan yang baik. Karangan yang baik mempunyai 3 bahagian. Yang pertama ialah 1 perenggan pengenalan, 5 perenggan idea bersama huraian dan 1 perenggan penutup. 7 perenggan semuanya. Kita tengok contoh soalan. Kita tengok contoh soalan yang pertama. Tajuknya berbunyi, industri desa penting kepada masyarakat setempat. Usaha-usaha berterusan perlu dilaksanakan untuk memajukan industri tersebut. Bincangkan. Dalam soalan ini, isunya ialah industri desa. Dan kita perlu tahu apa fokus soalan ataupun kita kenali juga kehendak soalan. Kita tengok pada ayat. Ayat dalam soalan ini ada 2 ayat. Ayat yang pertama, dia kata industri desa penting kepada masyarakat setempat. Jadi fokus soalannya ialah penting, bermakna nak kepentingan industri desa kepada masyarakat setempat. Yang kedua, kita tengok kepada soalan yang ayat yang kedua, iaitu usaha-usaha berterusan perlu dilaksanakan untuk memajukan industri tersebut. Jadi fokus soalan yang kedua ialah tentang usaha yang perlu kita laksanakan untuk memajukan industri tersebut. Kata tugasnya ialah bincangkan. Seterusnya, kita tengok bagaimana kita nak memberi percambahan kepada idea. Kita nak keluarkan idea, kita perlu peringkat permulaan ialah kita bahagikan aspek-aspek dalam penulisan esei. Yang pertama, sosial budaya, politik, ekonomi dan juga sains. Kita tengok idea kita. Bila kita kata fokus soalan tu ialah secara umum, kita boleh bahagikan idea-idea kita percambahan kepada aspek-aspek yang kita bahagikan, barulah kita boleh memikirkan idea-idea di bawah aspek-aspek yang diterangkan. Seterusnya, menulis pengenalan. Bagaimana kita nak menulis pengenalan? Pengenalan ni merupakan sebahagian dari format. Jadi, pengenalan tidak ada markah yang spesifik. Pengenalan sekadar untuk merangsang pembaca untuk meneruskan pembacaan terhadap karangan kita. Pengenalan tidak seharusnya dimasukkan idea esei. Jadi, memadai pelajar mengolah ayat daripada soalan untuk menulis pengenalan. Dan pengenalan itu tidak perlu panjang lebar. Memadai menulis 2 ayat sahaja. Seterusnya, cuba kita tengok pengenalan yang cikgu cuba bagi kat sini, iaitu industri desa mempunyai banyak kepentingan kepada masyarakat setempat jika dimajukan. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilaksanakan untuk memajukan industri ini. Cuba pelajar tengok, kita ada 2 ayat. Ayat pertama, disebabkan soalan ada 2 fokus soalan, cikgu terus masuk ayat pertama ialah fokus kepada
kehendak yang pertama. Ayat kedua ialah kita fokus kepada kehendak yang kedua. Jadi itu yang menjadikan ayat pertama, industri desa mempunyai banyak kepentingan. Ayat kedua kita katakan di soalan perlunya ialah usaha, maka ayat kedua kita menjurus kepada usaha. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilaksanakan untuk memajukan industri ini. Jadi, memadai 2 ayat sahaja. Tidak perlu berfikir dengan panjang dan dengan sulitnya berfikir. Seterusnya, dalam pengenalan ataupun dalam idea, perenggan idea, perenggan idea, kita biasanya perlu ada idea, huraian dan juga contoh. Idea haruslah sesuai dan tepati kehendak soalan. Huraian kepada idea kena bersifat matang dan menjelaskan idea dengan mendalam. Yang ketiga, kita bagi contoh. Contoh haruslah yang sesuai dengan huraian dan berkaitan dengan kehendak soalan. Seterusnya, penulisan ayat idea. Ini cikgu nak bagi formula-formula untuk kita menulis idea, terutamanya bagi pelajar yang dia rasa sangat susah untuk menulis karangan, dia tidak tahu nak menulis karangan. Cikgu bagi formula yang memudahkan pelajar. Pelajar hanya perlu ikuti formula ini dan kita baiki mana-mana ayat yang perlu sahaja. Okay. Ayat idea ialah ayat yang pertama dalam perenggan idea. Jadi formulanya kita tulis ialah fokus soalan, kita campur dengan isu soalan, kita campur dengan perkataan ialah, kemudian kita masukkan idea. Contoh ayat pertama. Kepentingan pertama tu ialah fokus soalan. Industri desa kepada masyarakat. Tu ialah isu soalan. Ialah kita kekal. Kemudian kita masukkan idea. Meningkatkan peluang pekerjaan. Jadi ayat penuh kita akan jadi kepentingan pertama industri desa kepada masyarakat ialah meningkatkan peluang pekerjaan. Sekadar idea sahaja pelajar masukkan di ayat pertama. Seterusnya, kita tengok ayat huraian. Ayat huraian ialah ayat nak menjelaskan idea di ayat pertama. Kita gunakan formula. Kita katakan ayat yang kedua, kita start dengan frasa hal ini dikatakan demikian kerana kita campur dengan idea dipasifkan. Sekiranya idea kita ialah bentuk aktif, kita pasifkan, kita campurkan dengan pelaku ataupun sasaran dan kita tambahkan impak dia. Kita tengok ayat 2. Hal ini dikatakan demikian kerana kita tambah dengan idea yang kita pasifkan. Tadi idea ialah meningkatkan peluang pekerjaan. Jadi bila kita masuk kepada ayat huraian, kita tukarkan menjadi peningkatan peluang pekerjaan. Jadi ayatnya ialah hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Ini ialah sasaran kepada masyarakat setempat dapat mengurangkan penghijrahan golongan muda ke bandar. Kalau kita tengok sini, frasa yang mengatakan dapat mengurangkan penghijrahan golongan muda ke bandar, tu ialah impak. Okey, impak dia dalam ayat kedua. Seterusnya, kita tengok ayat ketiga. Ayat ketiga, bila kita bagi dah ayat pertama idea, ayat kedua ialah huraian yang menjelaskan idea, kita bagi contoh. Contoh yang untuk mengukuhkan huraian kita dan ataupun hujah kita. Ayat contoh, kita gunakan formula ini. Sebagai contoh, kita campur dengan idea yang dipasifkan, kita campur dengan bukti yang sesuai, kita kaitkan dengan isu soalan. Jadi, ayat ketiga, contohnya, sebagai contoh, kita gunakan perkataan ni. Peningkatan peluang pekerjaan, bermakna tu ialah idea kita yang aktif tadi, kita telah ubahkan kepada bentuk pasif. Peningkatan peluang pekerjaan dalam industri, ini bukti dia. Dalam industri kraft tangan dan industri berasaskan makanan. Ini bukti dia dan kemudian kita kaitkan dengan isu dapat memajukan industri desa. Itu ialah ayat lengkap untuk ayat contoh. Okey. Seterusnya,
kita tengok kepada ayat penegasan. Kita dalam satu perenggan cikgu ajar hari ini ialah cara menulis idea, menghuraikan idea menggunakan 4 ayat sahaja. Ayat penegas, formula yang kita boleh gunakan, tegasnya. Perkataan tegasnya di sini ialah merujuk kepada penegasan kita. Kita masukkan idea kita, kemudian fokus soalan kita dan kita kaitkan dengan isu soalan. Okay? Contohnya kita tengok ayat keempat. Tegasnya meningkatkan peluang pekerjaan. Ini ialah idea kita. Okay? Merupakan kepentingan. Ini fokus soalan. Kepentingan industri desa kepada masyarakat setempat. Kita kaitkan dengan isu soalan. Jadi ayat penegasnya yang kita boleh nampak sini ialah tegasnya meningkatkan peluang pekerjaan merupakan kepentingan industri desa kepada masyarakat. Satu perenggan yang mengandungi 4 ayat. Pelajar jelas. Ayat pertama ialah ayat idea. Ayat kedua ialah ayat huraian, kita nak menjelaskan idea. Ayat ketiga, kita masukkan contoh untuk kita mengukuhkan hujah-hujah kita. Dan ayat keempat ialah kita menegaskan kepentingan idea kita dan kita kaitkan dengan isu soalan. Okay, seterusnya, kita tengok contoh lengkap huraian idea pertama. Selepas tadi kita bincangkan ayat demi ayat. Bila kita masukkan dalam karangan yang lengkap satu perenggan, bagaimana pula susunan ayatnya? Contohnya kita tengok, kepentingan pertama industri desa kepada masyarakat setempat ialah meningkatkan peluang pekerjaan. Okay? Perkataan kepentingan situ sebaik-baiknya kita menggunakan kata kerja untuk kita bersama dengan idea kita. Ayat kedua, hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dapat mengurangkan penghijrahan golongan muda ke bandar. Jadi ayat kedua kita masukkan dengan kita kata penanda wacana, kita idea yang dipasifkan dan kita menjurus kepada sasaran kita dan apa impak dia duduk di ayat yang kedua. Ayat ketiga kita ialah memberi contoh. Sebagai contoh, peningkatan peluang pekerjaan dalam industri kraft tangan dan industri berasaskan makanan. Ini ialah bukti dia, industri kraft tangan dan juga industri berasaskan makanan. Contoh industri. Dapat memajukan industri desa. Tegasnya, meningkatkan peluang pekerjaan merupakan kepentingan industri desa kepada masyarakat setempat. Ini ialah contoh kalangan yang lengkap. Hasil daripada ayat-ayat yang kita bagikan tadi, yang cikgu jelaskan tadi dan kita gabungkan menjadi satu perenggan yang lengkap. Itu sahaja untuk kita menerangkan tentang sesuatu idea. Kita masukkan idea dan kita nak menjelaskan idea menggunakan kaedah yang mudah, idea, huraian, contoh dan juga penegasan. Seterusnya, kita tengok contoh huraian idea yang kedua. Idea kedua cikgu bagi sini ialah kita nak masuk kepada bahagian kedua dalam soalan berkenaan. Sebab bahagian pertama ialah dia nakkan kepada kepentingan industri desa kepada masyarakat setempat. Idea kedua ialah dia nak ialah usaha yang kita perlu laksanakan untuk memajukan industri. Cuba kita tengok huraian dia. Usaha pertama yang perlu dilaksanakan untuk memajukan industri desa ialah meningkatkan penggunaan teknologi moden. Okay? Perkataan kita menggunakan kata kerja, meningkatkan penggunaan teknologi moden. Ayat kedua ialah kita nak menulis, kita nak menghuraikan idea yang pertama. Hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan penggunaan teknologi moden oleh pengusaha. Kita masukkan pelaku di sini. Oleh pengusaha dapat meningkatkan mutu, kualiti dan kuantiti produk. Itu ialah ayat menghuraikan idea. Kita nak bagi pengukuhan. Kita masukkan contoh. Ayat yang ketiga. Sebagai contoh, peningkatan penggunaan teknologi moden dalam perusahaan kerupuk, kerepek
dan kuih membolehkan produk lebih cepat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Okey. Ini ialah ayat contoh. Ayat keempat, kita bagi penegasan ataupun kita nak menutup perenggan idea berkenaan. Jelaslah, meningkatkan penggunaan teknologi moden merupakan usaha untuk memajukan industri desa. Ini ialah contoh satu perenggan lengkap bagaimana nak menghurai idea yang kita dah dapat daripada percambahan idea tadi. Kita masukkan, kita memberi huraian dia, bagi contoh dan kita bagi penegasan. Okay, seterusnya, kita tengok daripada perenggan yang lengkap tadi, kita nak tengok bagaimana idea kita sebenarnya, kita dapatkan idea berkenaan. Ayat idea daripada perenggan berkenaan. Formula kita masih menggunakan fokus soalan, kita gabungkan sekali dengan isu soalan dan kita menggunakan dengan perkataan ialah dan kita masukkan idea berikut. Contoh ayatnya, usaha pertama yang perlu dilaksanakan untuk memajukan industri desa ialah isu soalan, ialah kita kekalkan penggunaan perkataan ialah meningkatkan penggunaan teknologi moden. Kita jangan bagi huraian. Ayat idea kita sekadar matikan ayat berkenaan dengan idea sahaja. Ini ialah daripada perenggan tadi kita pecahkan kepada ayat demi ayat dan cikgu nak bagi penjelasan kepada ayat yang kita gunakan. Seterusnya kita tengok ayat yang kedua. Ayat kedua tadi ialah ayat huraian dan bila kita pecah formulanya ialah hal ini dikatakan demikian kerana kita menggunakan penanda wacana berkenaan, kita gabungkan dengan idea yang dipasifkan. Idea tadi kita pasifkan, iaitu kita kata ideanya ialah meningkatkan penggunaan teknologi moden. Jadi bila idea itu telah dipasifkan, maka dia menjadi peningkatan penggunaan teknologi moden. Kita campur dengan pelaku ataupun sasaran. Yang contoh pertama tadi kita bagi, cikgu tulis bagaimana kita kalau sekiranya kita terus kepada sasaran. Ayatnya bagaimana. Yang ni cikgu bagi contoh, kita nak masuk ialah pelaku. Dan kita masukkan sekali dengan impak dia. Okay, contohnya, hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan penggunaan teknologi moden oleh pengusaha dapat meningkatkan mutu, kualiti dan kuantiti produk. Jadi perkataan kita kata meningkatkan mutu, kualiti dan kuantiti produk tu ialah impak daripada kita menggunakan teknologi moden. Siapa yang menggunakan teknologi moden? Siapa yang bawa masuk teknologi moden untuk digunakan dalam perusahaan tersebut? Iaitu pengusaha. Itu ialah pelaku. Okey. Seterusnya kita tengok kepada ayat contoh. Ayat contoh untuk kita mengukuhkan hujah kita di hadapan. Formula kita kekalkan menggunakan sebagai contoh perkataan kita nak masukkan ayat contoh. Idea yang dipasifkan, kita masukkan dengan bukti yang sesuai dan kita gabungkan sekali dengan isu soalan. Contoh ayatnya, sebagai contoh, peningkatan penggunaan teknologi moden dalam perusahaan keropok, repek dan kuih telah mempercepatkan penghasilan produk dalam kuantiti yang banyak yang seterusnya memajukan industri desa. Itu pelajar boleh tengok contoh kita masukkan bukti dan bagaimana kita nak kaitkan dengan isu soalan untuk menjadikan dia satu ayat yang lengkap yang bersama contoh. Seterusnya kita tengok ialah penulisan ayat penegas untuk perenggan ini. Dalam penegasan, kita gunakan formula, jelaslah kita masuk dengan idea kita dan kita gabungkan sekali dengan fokus soalan dan kita kaitkan dengan isu soalan. Ayatnya berbunyi, jelaslah meningkatkan penggunaan teknologi moden merupakan usaha untuk memajukan industri desa. Jika pelajar tengok, kita menggunakan perkataan jelaslah sebagai penegasan kita.
Kemudian kita menggunakan idea, masukkan idea iaitu meningkatkan penggunaan teknologi moden. Itu ialah idea kita. Kita masukkan fokus soalan, merupakan usaha. Itu ialah fokus soalan. Dan kita kaitkan dengan isu soalan. Isu kita ialah industri desa. Dan ayat kita meneruskan ayatnya ialah untuk memajukan industri desa. Ini contoh perenggan yang lengkap untuk bahagian kedua yang berkenaan usaha yang perlu kita laksanakan untuk memajukan industri desa. Seterusnya, bagaimana kita nak menulis penutup? Menulis penutup. Jadi penutup ni merupakan sebahagian daripada format. Kita tidak ada markah khusus untuk penutup. Sebab dia ialah sebahagian daripada format. Tujuan kita menulis penutup ialah untuk menyimpulkan atau menyatakan pendirian kita ataupun kita membuat rumusan tentang isu soalan. Dan dalam penutup ini haruslah dijelaskan dengan ringkas, jelas dan tepat sahaja. Maka ayat yang kita boleh guna ialah memadai dengan menggunakan 2 ayat sahaja. Seterusnya, apa yang nak ditulis? Kita nak tulis apa dalam penutup? Sebab kadang-kadang pelajar dia rasa susahnya nak menulis penutup. Jadi dalam penutup ni kita membuat penegasan ataupun kita menyatakan pendirian kita tentang isu dalam soalan. Harapan kita berkaitan dengan isu soalan dan kita juga boleh beri cadangan berkaitan dengan isu soalan. Okay, seterusnya, kita tengok penutup yang cikgu bagikan di sini. 2 ayat di sini. Ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama A1, ayat kedua ialah A2. Okay. Kesimpulannya, industri desa penting untuk meningkatkan sosioekonomi masyarakat setempat. Ini penegasan. Kita bagi penegasan mengatakan bahawa pentingnya industri ini dalam meningkatkan sosioekonomi masyarakat setempat. Ayat kedua ialah kita bagi harapan ataupun cadangan kita dalam ayat kedua. Oleh itu, usaha semua pihak perlu untuk memajukan industri ini agar setanding dengan industri lain. Okey, jadi ayat penutup jika pelajar perhatikan di sini tidak perlu ditulis dengan panjang lebar, cukup ataupun memadai dengan 2 ayat sahaja. Kalau kita tengok daripada keseluruhan yang cikgu terangkan tadi, pengenalan dengan penutup, kita hanya menggunakan 2 ayat. Bila pengenalan, kita hanya mengolahkan soalan yang diberi tentang penyataan soalan berkaitan dengan isu dengan kehendak soalan. Ayat penutup, kita bagi penegasan dan kita bagi cadangan ataupun harapan kita kepada isu-isu berkenaan. Okay, seterusnya, kita tengok contoh yang kedua. Ini soalan contoh yang kedua tentang pendidikan. Okay, pendidikan dalam aliran teknik dan vokasional merupakan pendidikan asas kemahiran yang penting untuk pembangunan masa hadapan negara. Namun demikian, pendidikan dalam aliran ini juga menghadapi kekangan yang menghalang perkembangannya. Huraikan. Jadi kalau kita tengok kepada soalan ni, kita ada 2 ayat dan kita kata arahan soalannya duduk di belakang dengan menggunakan kata tugas huraikan untuk kita menerangkan, untuk kita memahami ayat di hadapan. Cuba kita tengok penanda wacana dia. Namun demikian, bermakna kita akan dengan penggunaan penanda wacana ini menampakkan soalan ini, pernyataan yang pertama dengan ayat yang kedua, dia ada berlawanan. Cuba kita tengok ayat yang pertama. Dia kata pendidikan dalam aliran teknik dan vokasional merupakan pendidikan asas kemahiran yang penting. Bermakna perkataan itu jelas merujuk kepada fokus soalan. Bermakna nak kepentingan pendidikan dalam aliran teknik dan vokasional. Namun demikian, dalam ayat yang kedua, menggunakan penanda wacana, namun demikian, kita nampak ada pertentangan dengan ayat pertama. Kalau kita baca ayat kedua, dia kata pendidikan dalam aliran ini juga menghadapi kekangan. Kekangan di sini merujuk kepada
fokus soalan yang kedua, yang menghalang perkembangannya. Perkembangan apa? Perkembangan pendidikan dalam teknik dan vocational. Jadi kalau kita tengok sini dalam soalan ni, dia nak kepada dua benda, iaitu satu, kepentingan pendidikan dalam aliran teknik dan vocational, dan juga yang kedua ialah masalah yang wujud yang wujud dalam pendidikan ini yang menyebabkan perkembangannya terbantut ataupun lambat perkembangannya. Okey, ni kita kata kehendak soalan dalam soalan ni ataupun format kita ialah 2+3 ataupun 3+2. Kita tengok seterusnya. Pengenalan dia. Pengenalan, kita nak tulis pengenalan berkaitan dengan pendidikan teknik dan vocational. Kita sekadar mengolahkan ayat-ayat daripada soalan. Tidak perlu berfikir panjang sebab pengenalan ni hanyalah sebagai format sebagai pelengkap kepada format karangan kita. Ayat pertama, kita masukkan pendidikan aliran teknik dan vocational merupakan pendidikan asas kemahiran yang penting untuk pembangunan negara. Kalau awak tengok sini, cikgu fokuskan ayat yang pertama, cikgu kaitkan terus kepada fokus soalan yang pertama. Ayat kedua, cikgu fokuskan kepada fokus yang kedua dalam soalan untuk menyenangkan kita menulis berikutnya. Namun begitu, kekangan yang wujud dalam pendidikan aliran ini telah menghalang perkembangannya. Cukup 2 ayat. Tidak perlu berfikir panjang. Okey? Seterusnya kita tengok. Bila kita telah, sebenarnya peringkat awal bila kita telah baca soalan berkenaan, bila kita telah tahu fokus soalan, bila kita tahu adalah isu dalam soalan, maka kita nak memberi pencambahan ataupun kita nak mengeluarkan idea-idea tentang isu kita, maka kita tengok isu kita. Contohnya idea pertama yang berkaitan bahagian pertama ialah tentang kepentingan. Kita buat kolom dulu. Kolom yang berkaitan dengan aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi. Kita cuba tengok dengan soalan. Adakah soalan ni berkaitan dengan politik? Tidak. Kita terus pangkah politik. Idea berkaitan politik tak sesuai. Kita tengok ekonomi. Sesuai tak dengan kehendak soalan ataupun kita kata isu-isu dalam soalan berkenaan. Jika tak sesuai, kita pangkah. Begitu juga sains teknologi tak sesuai. Maka yang kita sesuai ialah berkaitan dengan pendidikan TVET ialah berkaitan sosial budaya. Sosial budaya dalam bidang apa? Bidang pendidikan. Maka kita cuba keluarkan idea-idea yang berkaitan dengan bidang pendidikan dalam aspek sosial budaya. Jadi, contohnya cikgu bagi kat sini ialah ideanya melahirkan tenaga separuh mahir. Kenapa kita kata tenaga separuh mahir? Bermakna pelajar perlu tahu pendidikan TVET ni, bila kita kata kita belajar, kita masuk ke TVET, apa keluaran yang kita dapat? Adakah kita dapat CJ, ataupun kita dapat diploma, ataupun kita dapat ijazah? Kalau kita dapat CJ, maka kita kata sekadar melahirkan tenaga kerja separuh mahir. Idea yang kedua ialah meluaskan peluang pendidikan. Okey, itu ialah kita pencambahan idea. Okay. Seterusnya kita tengok kepada kekangan. Apa kekangan yang wujud dalam pendidikan TVET? Sama seperti kita nak tengok idea kepentingan. Kita buat kolom 4 juga, iaitu aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan sains teknologi. Kalau kita tengok kekangan dalam pendidikan ini, maka 3 aspek lagi ialah tidak berkaitan. Politik, ekonomi, sains teknologi. Bermakna kita tidak akan senaraikan idea di bawah aspek-aspek berkenaan. Jadi kita cuma senaraikan idea-idea di bawah aspek sosial budaya, iaitu yang berkaitan dengan pendidikan TVET. Okey, apa masalah yang wujud dalam pendidikan TVET? Kekurangan tenaga pengajar. Ini contoh idea. Yang kedua, kekurangan prasarana pendidikan. Ini contoh yang cikgu bagi untuk menggambarkan apa yang kita kata kaitkan dengan kekangan pendidikan TVET. Seterusnya, contoh kita nak mengembangkan idea. Okey, untuk pelajar yang tadi cikgu bagi formula, cara kita nak menulis ayat demi ayat, itu ialah untuk pelajar yang rasa dirinya susahnya nak tulis karangan. Ni kalau kita kata pelajar yang dapat menguasai
isu soalan dia ataupun dia dapat menguasai isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, dia boleh tulis cara begini. Okey, caranya nak mengembangkan idea, apakah yang kita masukkan dengan kepentingan? Apakah yang kita masukkan kepentingan dalam pendidikan TVET? Maka kita masuk di ayat pertama. Kepentingan pertama, pendidikan aliran teknik dan vokasional untuk pembangunan masa depan negara ialah meningkatkan tenaga separuh mahir. Ini yang kita katakan, apakah kepentingan pendidikan TVET untuk pembangunan masa depan negara? Kita masukkan. Itu ialah apakah. Yang kedua, kenapa kita perlu meningkatkan tenaga separuh mahir? Kita masukkan kepada ayat kedua yang menjadi huraian kepada ayat idea kita. Pendidikan teknik dan vokasional berupaya melahirkan bakal tenaga kerja bagi memenuhi peluang pekerjaan masa depan negara. Ini kenapa kita perlu meningkatkan tenaga kerja separuh mahir, kita masukkan kepada ayat kedua. Bagaimana kita dapat mengeluarkan tenaga kerja separuh mahir yang kita kata dapat memenuhi peluang pekerjaan masa depan? Kita masukkan di ayat yang ketiga. Peningkatan tenaga separuh mahir dapat dilakukan dengan memberi penekanan kepada amali atau latihan kepada pelajar. Ini ialah cara bagaimana kita nak melahirkan tenaga kerja separuh mahir, kita masukkan kepada ayat ketiga. Okey, bila kita melakukan benda ni, apa akibatnya? Kita ialah ayat yang seterusnya. Hal ini mengakibatkan graduan pendidikan ini cekap dalam aspek teknikal, berinisiatif dan berkeyakinan dalam menghadapi perubahan teknologi untuk kehidupan harian. Ini ialah contoh karangan yang lengkap yang kita menggunakan perkataan ataupun kata tanya apakah, kenapa, bagaimana dan akibatnya. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana kita nak menulis penutup. Cikgu bagi contoh satu sahaja contoh sebab kita hampir sama dengan contoh yang pertama tadi. Penutup kita akan menulis 2 ayat sahaja. Ayat yang berkaitan dengan penegasan kita kepada isu berkenaan dan ayat kedua kita memberi cadangan ataupun kita kata kita memberi harapan kepada isu berkenaan. Okay. Pendidikan teknik dan vokasional menjadi salah satu pemangkin ekonomi. Ini kita menegaskan bahawa pentingnya TVET ini. Ayat kedua kita bagi harapan atau cadangan kita. Oleh itu, generasi muda perlu disemai dengan sikap dan norma kehidupan yang baik agar mereka mampu menjadi pekerja berkemahiran tinggi. Jadi ayat untuk penutup ialah 2 ayat sahaja yang kita merumuskan keseluruhan isu kita berkenaan. Okey, saya rasa cikgu rasa setakat hari ini sahaja pengajaran cikgu pada hari ini ataupun perkongsian cikgu pada hari ini berkenaan bagaimana nak menulis karangan ataupun kita nak mengembangkan idea-idea yang telah kita keluarkan. Harap pelajar dapat belajar dengan baik dan juga dapat menjawab soalan dengan baik dalam peperiksaan yang bakal tiba. Sekian, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi di lain hari.